Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama mendengar dan belajar pelajaran Jawi. Tajuk berkaitan tanda soal dan tanda seru. Maaf Ustaz, ada sedu sikit pagi ni. Tak tahu apa sebab. Air masak dah minum tapi masih sedu lagi. Baik. Jadi pelajaran hari ini, anak-anak pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau siapa yang dah ada buku boleh buka muka surat 19. Tajuk tanda soal. Tanda soal dan tanda seru. Pelajaran unit yang ketiga. Apa yang kamu akan faham, objektif pada pagi ini adalah untuk mengenal dan menyebut fungsi tanda soal dan tanda seru. Yang kedua, membaca dan menulis ayat yang mengandungi tanda soal dan tanda seru. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pagi ni Ustaz akan terang kepada kamu tanda soal ketika mana kena pakai tanda soal dan ketika mana kena pakai tanda seru. Baik. Boleh tengok yang bawah tu, tanda soal. Tanda soal ialah tanda pada akhir tiap-tiap ayat. Tiap-tiap ayat tanya, ayat soal lah. Sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Contoh. Contoh ya, bawah tu ada 3. Di manakah letaknya Muzium Negara? Nampak tanda soal di hujung. Yang kedua, apakah yang terdapat di Muzium Negara? Yang ketiga, pernahkah kamu pergi ke Muzium Negara? Nampak ada 3 ayat contoh tanda soal. Apa dia punya kesimpulannya adalah tanda soal adalah diletak kepada ayat pertanyaan. Pertanyaan. Ingat, baca info Jawi di bawah tu. Tanda soal dalam tulisan Jawi ialah tanda dia arah ke kanan. Kalau tanda soal Rumi, dia arah ke kiri. Itu saja beza dia. Info yang dekat bawah. Yang bawah sekali yang kecil tu. Okey, boleh buka muka surat 20 pula. Tanda seru. Tadi kita dah belajar tanda soal. Ni sekarang kita belajar tanda seru pula. Okey, terus tanda seru ialah tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Tahu takjub? Takjub tu adalah benda yang kita rasa sangat-sangat excited, sangat-sangat lawa. Contoh, kamu datang satu tempat padang bola contoh. Wah, cantiknya padang bola ni. Ataupun kamu datang rumah kawan kamu, rumah dia besar. Wah, besarnya rumah. Ada wah. Perkataan wah tu adalah tanda takjub. Okey. Ayat seru terbahagi kepada 2. Ayat yang didahului oleh kata seru. Contoh, amboi, besarnya rumah kamu. Perkataan amboi itu adalah perkataan tanda seru, perkataan seru. Yang kedua, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contoh, tolong, ada kebakaran. Nampak ada tanda seru tu? Tolong, ada kebakaran. Jadi, tolong tu adalah menunjukkan perasaan takut. Takut ada kebakaran. Kerana ada kebakaran, disebabkan itu mereka takut. Jadi, seru ni ada beberapa situasi. Ketika marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Baik, aktiviti. Baca ayat berikut dengan intonasi yang betul. Contoh, Ustaz bagi tahu kepada kamu intonasi yang betul untuk ayat
daripada A sampai E tu. Yang pertama, apakah nama ibu negeri Kedah? Apakah nama ibu negeri Kedah? Contoh kamu nak tanya kawan kamu, apakah nama ibu negeri Kedah? Contoh. B, bagaimanakah hendak memasak lemang? Itu intonasi dia. Yang ketiga, berapakah bilangan anak lembu itu? 4. D, mengapakah kanak-kanak itu asyik menangis? Yang kelima, yang keenam. 5. Adakah peraturan sekolah itu membebankan murid? Baik. Jadi anak-anak boleh faham ya perkataan tanda seru dan tanda seru dan tanda soal. Tanda seru untuk beberapa perkataan tadi, untuk 5. Marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ini contoh dia 5 tadi je. Contoh dalam pelajaran kamu ada 5. Mungkin ada yang lain. Jadi yang itu untuk seru. Untuk soal adalah perkataan ayat yang sebuah pertanyaan kena letak tanda soal. Baik. Aktiviti. Aktiviti boleh print soalan, print kertas video ni, yang gambar yang ustaz bagi ni. Boleh salin di buku. 1. Baca dan klasifikasikan ayat-ayat di bawah mengikut tanda baca yang sesuai. Okey, ada tempat kosong kat situ kan? Tanda soal dan tanda seru. Ustaz nak kamu masukkan ayat-ayat 4 ni dekat kawasan yang betul. Contoh, kalau ayat yang ada tanda soal, masukkan kat kotak tanda soal. Ayat yang ada tanda seru, masukkan dekat kotak yang ada tanda seru. Boleh faham ya anak murid? Baik, ustaz baca sekali. Apakah hukum bersuci? Soal ke seru? Boleh jawab. Aduh, sakitnya perut ini. Soal ke seru? Boleh jawab. Aduhai, sedapnya kuih kari pap ini. Berapakah harga bingkai gambar itu? Baik, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Kesimpulannya adalah kita hari ini belajar tanda soal dan tanda seru, mengenal ayat soal dan bagaimana cara untuk meletakkan tanda soal, mengenal ayat tanda seru dan bagaimana meletakkan tanda seru. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.